给我们每一个人，无论讲的听的，有谦卑的心。 Kami mohon Tuhan sekali lagi berikan kami kerendahan hati, baik yang mengabarkan firman-Mu ataupun yang mendengar firman-Mu. 使我们能够明白，今天你要借着你不配的仆人，向我们众人所传讲宝贵的信息。 Sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau mau kami mengerti, yaitu berita-Mu yang sungguh berharga melalui firman-Mu, melalui hamba-Mu di atas mimbar ini. 主啊，你是托住讲台的工作。 Ya Tuhan, kami mohon topanglah pelayanan mimbar hari ini. 主啊，我们在你面前是非常的软弱， Tuhan, kami sungguh lemah, sangat-sangat amat lemah. 我们身体也是软弱。 Demikian juga tubuh kami lemah. 主啊，但是你的能力在这些软弱上要显得完全。 Tapi Tuhan, sungguh kuasa-Mu nyata atas tubuh kami yang lemah ini. 主啊，你与我们众人同在， Kami mohon Tuhan sertai setiap kami. 与线上的每个弟兄姐妹同在。 Pimpinlah juga saudara-saudari kami yang hadir secara daring. 奉耶稣基督的名祷告， Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. 阿门。 Amin. 有一次，我和同工呢去一个会友家面探访， Suatu hari saya bersama rekan pelayanan kami pergi membesuk jemaat. 当时由于非常的赶，我们大家都没有吃饭。 Pelayanan hari itu cukup penuh, jadi kami tidak keburu makan. 然后一路上呢，我们这个肚子就咕噜噜咕噜噜咕噜噜一直叫。 Sehingga dalam perjalanan perut kami terus-menerus berbunyi. 啊，一到会友家呢，这个门一开，哇，要命了！ Tapi setelah kami sampai ke rumah jemaat ini, ketika pintu itu dibuka, langsung wanginya begitu semerdap. 一大桌的美食哦， Karena kami melihat satu meja penuh dengan makanan. 然后我们就坐下， Maka kami duduk di rumah tersebut. 家主呢开始关心我们， Lalu pemilik rumah mulai bertanya kepada kami, 哎，吃饭了没有？ kalian sudah makan belum? 我正想回答，没有。 Saya baru saja mau menjawab, kami belum makan. 然后我的那位同工呢就抢着回答说，吃了。 Tetapi rekan saya lebih cepat menjawab daripada saya berkata, kami sudah makan. 我有趣的看着他啊，这个，然后呢，家主也追问， Saya dengan bingung memandang rekan saya, lalu pemilik rumah tersebut bertanya lagi, 那家主说：“你真的吃了吗 betulkah kalian sudah makan?？” 然后他赶忙拆开桌上一块面包， Lalu rekan ini tidak ingin berbohong, maka dia langsung mengambil satu roti dari meja. 然后边吃边向我使眼色说：“吃了。 Lalu dia sambil makan, dia sambil berkata kepada pemilik rumah, tuh kan saya sedang makan, saya sudah makan. ”意思是你看，你看，我正吃着呢。 Artinya, tuh saya memang sudah makan toh. 当然他说谎了， Tentu rekan saya sebenarnya sedang berbohong. 这个事情主知道，我知道，他知道，8成我猜家主也知道。 Hal ini saya yakin Tuhan tahu, dia sendiri tahu, saya juga tahu, dan saya yakin kemungkinan besar pemilik rumah juga tahu. 但是有趣的是，在场没有任何一个人指出这个问题。 Tapi yang lebih menariknya adalah tidak ada satu orang pun yang menyatakan kebenaran hal ini. 因为我们都很清楚，他这样做是为了别人的缘故，不想家主麻烦嘛。 Karena kita semua tentu tahu rekan saya berbuat demikian karena ya tidak ingin merepotkan pemilik rumah. 当然，我并不鼓励大家说谎， Tentu saya bukannya mendorong Bapak Ibu sekalian untuk berbohong. 但是这类人之常情的事情，作为软弱的罪人，我们不必太彼此为难。 Tetapi hal yang memang adalah kelemahan yang umum dan wajar bagi kita semua, hal yang kecil seperti ini tidak perlu kita jadikan hal untuk mempersulit sesama. 相信时候到了，上帝必会酌情审判的。 Saya yakin sampai waktu tiba nanti Tuhan juga akan mengerti kelemahan kita dan memberi penghakiman yang memang penuh dengan belas kasihan. 可悲的是，在2000年前的时候，有那么一群人， Tetapi 2000-an tahun yang lalu ada sekelompok orang yang sangat amat menyedihkan. 他们为了自己的缘故，在耶稣基督复活的事情上面，在这个历史真相上面，他们枉作见证。 Orang-orang ini, mereka semua demi kepentingan dan keuntungan diri sendiri, mereka berani untuk berkali-kali berbohong dan berdusta atas kebangkitan Yesus. 这样的事情才是上帝要大大去审判的。 Kesaksian palsu yang demikian justru akan mendapat penghakiman yang berat dari Tuhan. 我们要进入今天的学习，我们打开圣经到马太福音的27章。 Mari kita bersama memulai dengan membuka Alkitab kita di Injil Matius pasal 27. 我们会读2处经文，第一处在27章，第二处在28章。 Kita hari ini akan membaca dua perikop. Perikop pertama di pasal 27, perikop kedua di pasal 28. 27章我们看62到66节。 Injil Matius 27 kita lihat kita akan membaca dulu 62 sampai ayat 66. 以后我请 Henry 弟兄翻译，我来为大家诵读。 Akan dibacakan dulu dalam bahasa Mandarin, setelah itu dalam bahasa Indonesia. 马太福音27章62节，上帝的话这样说：次日就是预备日的第2天，
祭司长和法利赛人聚集来见比拉多，说：“大人，我们记得那诱惑人的还活着的时候，曾说3日后我要复活。因此，请吩咐人将坟墓把守妥当，直到第3日。恐怕他的门徒来把他偷了去，就告诉百姓说他从死里复活了。这样，那后来的迷惑比先前的更厉害了。”比拉多说：“你们有看守的兵，去吧，尽你们所能的把守妥当。”他们就带着看守的兵同去，分了石头，将坟墓把守妥当。 Matius 27 ayat 62, keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. 第二处经文在28章的11到13、15节。 Perikop berikutnya di pasal 28 ayat 11 sampai 15. 马太福音28章第11节，上帝的话这样说：他们去的时候，看守的兵有几个进城去，将所经历的事都报给祭司长。祭司长和长老聚集商议，就拿许多银钱给兵丁，说：你们要这样说，夜间我们睡觉的时候，他的门徒来把他偷了去。倘若这话被巡抚听见，由我们劝他，保你们无事。兵丁受了银钱，就照所吩咐他们的去行。这话就传说在犹太人中间，直到今日。 Matius 28 ayat 11 demikian firman Tuhan. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. 我相信这两处经文大家都已经非常熟悉， Saya yakin kita semua tidak lagi asing dengan 2 perikop ini. 但是呢，你会发现在4福音中间，只有马太是记载了这2件事件的。 Tetapi yang menarik adalah dari 4 Injil yang ada, hanya Matius saja yang mencatat bagian ini. 他的目的并非是为了强调兵丁把守坟墓是为了防止人去偷尸体这件事情， Tujuan Matius mencatat ini bukanlah untuk menyatakan bahwa ada prajurit yang ditugaskan untuk menjaga kuburan agar mayat tidak dicuri saja. 而是借此引出在犹太人中间所流传的一个谎言。 Tetapi dengan perikop ini Matius ingin menyatakan ada sebuah rumor yang beredar di tengah orang Yahudi. 这个谎言就是耶稣第3天没有复活，是他的门徒把他偷去了。 Rumor itu yang sebenarnya adalah dusta adalah Yesus sebenarnya tidak bangkit. Mayatnya telah dicuri oleh murid-murid Yesus. 换句话说，其实作者是要证明耶稣他真的复活了。 Nah, justru dengan dicatat 2 perikop ini, sang penulis Matius ingin menyatakan bahwa Yesus sebenarnya sudah bangkit. 所以今天我要宣讲的主题是复活，但是是在谎言中的那个真相。 Maka tema saya hari ini adalah kebangkitan Yesus adalah fakta di tengah tipu muslihat. 或许有人首先会质疑，这2个事件，作者他自己是怎么知道的呢？ Mungkin ada dari pembaca yang akan bingung bagaimana sang penulis Matius tahu akan fakta Yesus sudah bangkit. 有没有可能他因着自己的信仰，故意扭曲一些历史事实？ Mungkin tidak, dia sebagai sang penulis oleh karena iman dia, maka dia sengaja mengubah fakta sejarah. 耶稣说：“被掩盖的事是没有不露出来的，隐藏的事也没有不被人知道的。” Yesus sendiri pernah mengatakan tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. 其实这种收钱来说谎的事情，他其实是很难去守得住这个秘密的。 Sebenarnya hal-hal seperti orang menerima suap untuk
berbohong, hal ini pada akhirnya seringkali tidak dapat ditutupi lagi. 更何况这些兵丁，你看哈，其实不止一个人，很多个。 Apalagi kalau kita lihat, para prajurit ini bukan hanya satu, tapi banyak prajurit yang menerima suap. 原文告诉我们，他们不是一个人，是复数哈。 Dalam bahasa aslinya tercatat memang prajurit-prajurit, bukan hanya satu orang. 而且往往呢，随着时间的推移呢，当事人他会渐渐的卸下防备，以后在私下里面跟朋友讲、跟谁讲就讲出来了。 Dan secara umum biasanya orang yang telah menerima suap yang harus menjaga rahasia, seringkali mereka pada akhirnya tidak sanggup menutupi fakta lagi. Mereka pada akhirnya dalam perbincangan dengan teman akan mudah membocorkan hal ini. 比如说在神学院和教会就有一个秘密， Misalnya di antara STT dan di antara gereja ada satu rahasia. 这个秘密就叫做神学院跟教会没有秘密。 Yaitu rahasia itu adalah di antara STT dan gereja sebenarnya tidak ada rahasia. 你们有传过话的，心里面都很清楚的。 Kalau kita pernah baik itu menyebarkan gosip ataupun ada dusta, kita tentu tahu hal ini. 更何况我们去看马太的时候，他是什么身份？ Kalau kita lihat, bukan hanya begitu, siapakah Matius ini? 他是一个税吏的身份。 Matius sebelumnya adalah seorang pemungut cukai. 我相信职业的习惯会让他更加的关注到金钱的交易、法律的流程他们的一些官方的记录。 Saya yakin sebagai profesi dia, seorang pemungut cukai, dia pasti akan sangat jelas tentang detail-detail mengenai transaksi keuangan dan juga catatan dari transaksi yang ada. 比起其他门徒的话，极有可能他会更加的敏锐的去收集关于这贿赂或者是这些封口的一些证据。 Matius akan sangat mungkin lebih peka dan lebih teliti dalam mengumpulkan informasi yang terkait dengan suap-suapan ataupun juga catatan transaksi yang lainnya dibandingkan penulis Injil yang lain. 另外呢，根据圣经的记载，其实在犹太公会中间有耶稣的2个秘密信徒。 Lalu selain itu di dalam Alkitab juga mencatat ada 2 orang yang cukup berkedudukan tinggi yang sebenarnya adalah pengikut Yesus. Mereka juga di dalam Mahkamah Agung. 一个是尼哥底母，另外一个是亚利马太的约瑟。 Yaitu kedua orang ini yang ada di dalam Mahkamah Agama Yahudi adalah yang pertama adalah Yesus dari Arimatea, yang kedua adalah Nikodemus. 我相信从他们的口中也不难够打听得到这个祭司长和比拉多他们的一些合谋的事情。 Saya yakin 2 orang ini karena mereka berkedudukan tinggi, jadi tidak sulit bagi mereka untuk mendapat rahasia-rahasia mengenai transaksi gelap yang terjadi dalam 2 perikop ini. 包括今天我们读的，在内部他们花钱收买兵丁的事情，很有可能会这样露出来。 Dengan demikian rahasia tentang suap menyuap untuk penjaga kubur ini juga pasti mudah diketahui oleh mereka. 其实还有很多的小道消息，我今天不一一展开。 Selain itu sebenarnya juga dalam sejarah dicatat banyak sekali rumor-rumor yang beredar, tapi kayak saya tidak akan menjabarkannya hari ini. 总之，亲爱的弟兄姐妹，我们以事实的角度去看这2处经文是更加合理的。 Tapi kesimpulan saya adalah dengan asumsi kita setuju akan kebangkitan Yesus, kita akan jauh lebih masuk akal melihat kedua perikop ini. 今天我只讲2个点。 Hari ini saya akan hanya menjabarkan 2 poin. 第一点，我要来讲讲这些颠倒是非的人。 Poin pertama terkait dengan orang-orang yang memutarbalikkan fakta ini. 第二点，我要讲讲我们自己心中的那一块大石头。 Poin kedua, kita akan melihat diri kita dan juga batu yang besar yang ada di dalam hati kita. 我们先看第一点。 Mari kita melihat poin pertama terlebih dahulu. 其实呢，门徒偷尸体这件事情，弟兄姐妹，你如果真的理智去思考的话，这个是很不可能的一件事情。 Kalau kita sungguh-sungguh merenungkan teori tentang murid-murid Yesus mencuri mayat Yesus, sebenarnya ini adalah teori yang sangat tidak masuk akal. 你想啊，耶稣基督的这些门徒，在耶稣受难之前，他们很胆小，他们人都逃跑了。现在在耶稣死后，只是一具尸体，他们还会这样冒险去偷吗？ Kalau kita lihat murid-murid Yesus, sebelum Yesus mulai ditangkap dan disiksa, mereka sebenarnya adalah murid-murid yang sangat pengecut. Mereka semua takut mati, mereka lari. Sekarang Yesus sudah mati dan hanya sisa mayat saja. Bagaimana mungkin mereka masih mau mengambil resiko untuk mencuri mayat ini? 即便真是如此，难道他们偷了之后要怎么弄呢？ Kalaupun mereka sungguh-sungguh mencuri mayat ini, lalu apa yang akan mereka lakukan terhadap mayat ini? 要让别人相信耶稣的复活？ Apakah mereka sekarang justru akan memaksa orang percaya Yesus sudah bangkit? 有没有搞错？你要抬着耶稣的尸体去游街嘛？说，哎，你看，这是我们的主复活了。 Apakah itu berarti mereka akan menggotong mayat Yesus ke tengah jalan lalu berkata, lihatlah Yesus sudah bangkit. Bukankah ini sangat konyol? 这未免太过可笑吧？
Ini adalah hal yang sebenarnya sangat lucu bila mereka sungguh kerjakan. 另外呢，从实际偷盗的层面来看这个事情， Selain itu, dari hal pencurian mayat ini sendiri, 各位，哪怕门徒他真的来偷了，我们先不说他们犯了当时这种触碰死尸这种不洁的律法， kalau mereka sungguh mencuri mayat, itu bukan hanya saja berarti mereka melanggar hukum Taurat, yaitu tidak boleh menyentuh bangkai. 请问他们是哪一根神经搭错了？要在偷尸体的时候，在坟墓里面先仔仔细细的把这个裹尸布先解开，然后呢，整整齐齐叠好再放回去。 Dan itu berarti kalau mereka sungguh mencuri mayat ini, berarti mereka setelah masuk ke dalam kubur Yesus, mereka harus perlahan-lahan membuka kain dari penyelubung mayat tersebut, lalu meninggalkannya di sana dan perlahan-lahan mengangkat mayat keluar. 这个是记载在约翰福音和路加福音有平行经文的，大家回头自己可以去查考。 Dalam Injil Yohanes dan Lukas juga kalau kita baca sendiri, kita dapat melihat memang ada kain yang tertinggal di dalam kubur itu. 他们非要做完这一些这么细的事情之后，才把尸体挪走吗？ Mereka kalau mau mencuri mayat bukankah langsung menggotong saja keluar, mengapa harus membuka kain-kain tersebut dahulu? 不可能的，各位。 Maka dari itu mereka tidak mungkin mencuri mayat. 说各位，如果说门徒偷尸体，我觉得这件事情实在真的是太过牵强了。 Kalau orang-orang sungguh mengakui bahwa murid-murid mencuri mayat, ini adalah hal yang sangat konyol. 然而，这就是那些宗教领袖们的把戏。 Ini merupakan siasat dari para pemimpin agama pada saat itu. 他们被利益冲昏头脑。 Para pemimpin agama ini telah terbutakan oleh kepentingan pribadi. 其实我们看第27章的第62节的时候， Tadi kita sudah melihat pasal 27 ayat 62. 这里讲的次日就是耶稣被埋的第二天，其实就是礼拜六。 Di sini tulis keesokan harinya, yaitu hari setelah Yesus mati, yaitu hari Sabtu. 礼拜六对这些犹太的宗教领袖来讲是什么？是安息日啊！ Hari ke-6, hari Sabtu itu adalah hari Sabat bagi para pemimpin agama. 他们竟然愿意去破坏这么重要的他们这个恪守的这个安息日。 Hari Sabat, hari yang terpenting dalam satu minggu bagi orang-orang Yahudi, justru dilanggar sendiri oleh para pemimpin agama. 然后去干什么呢？去找罗马的这个巡抚去密谋政治和军事哦。 Para pemimpin agama ini justru mereka melanggar kekudusan hari Sabat karena mereka pergi untuk bertemu dengan orang-orang Farisi bersama menghadap Pilatus. 这个对他们而言，绝对是在安息日做工，这样犯了他们的条例了。 Ini tentu pasti sudah melanggar ajaran mereka sendiri, yaitu tidak boleh bekerja di hari Sabat. 并且根据当时拉比的教导，进入外邦人的住所，其实会使自己在礼仪上不洁净。 Dan bahkan menurut pengajaran Rabi pada saat itu, mereka pergi ke tempat orang-orang kafir, yaitu tempat Pilatus, itu merupakan pelanggaran kekudusan diri. 所以究竟是什么促使他们愿意这样付上代价去对付一个已经死了的人呢？ Oleh karena itu sebenarnya apa yang menjadi dorongan mereka sehingga mereka bahkan rela melanggar hukum Taurat sampai harus memperjuangkan hak mereka atas orang yang sudah mati. 除了不愿耶稣真的复活这个答案之外，我找不到其他的。 Saya tidak menemukan sebab yang lain selain mereka sungguh-sungguh tidak mau mengakui Yesus bangkit. 因为他们深信，如果耶稣复活的话，他们律法主义的那个控制权就会完全失效了。 Karena mereka sungguh yakin bila Yesus sungguh-sungguh bangkit, itu berarti kuasa mereka atas Taurat dan juga kuasa mereka atas seluruh masyarakat akan runtuh. 所以他们一定要先制造一些舆论，耶稣不可能复活。 Oleh karena itu mereka harus menyebarkan rumor terlebih dahulu dan membuat orang yakin Yesus tidak mungkin bangkit. 但是在这里有一处讽刺的是，在63节的后半段， Tetapi ada hal yang sangat ironis, yaitu di ayat 63 bagian belakang. 哇，这些宗教领袖他们其实比耶稣的门徒更加牢记主的预言呢。这个预言是什么？就是3日后我要复活。 Kita melihat para pemimpin agama ini justru mengingat apa yang Yesus pernah katakan jauh lebih baik daripada murid-murid, yaitu Yesus pernah berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. 可惜的是，他们对待这件事情的口气是什么？ Tetapi sayang sekali mereka melihat kalimat ini bukan dengan hati yang taat. 63节前半段，他们说：“我们记得那诱惑人的。” Ayat 63 dicatat, kami ingat bahwa si penyesat itu. 很明显，这个叫做蓄意的妖魔化耶稣的服事。
Tentu mereka sangat jelas mereka sudah memperburuk dan juga melihat apa yang Yesus kerjakan sebagai hal yang jahat. 然后给他的预言贴上一个谎言这样的标签。 Mereka telah mengecap Yesus sebagai orang jahat, sebagai penyesat yang mengucapkan dusta. 而比拉多也很开心这样去做， Dan Pilatus juga mendukung apa yang mereka katakan. 因为如果耶稣真的复活的话，那么他钉耶稣上十字架这件事情就白费了。 Pilatus juga tidak mau Yesus bangkit karena kalau Yesus sungguh-sungguh bangkit berarti vonis yang dia berikan telah gagal. 还会导致犹太人更加的难管，他脑袋上这乌纱帽估计也难包了。 Dan mungkin dia melihat juga kalau Yesus sungguh bangkit maka rakyat jelata juga demikian akan memberontak dan mungkin jabatan dia juga tidak lagi aman. 搞不好呢，还影响到凯撒他的王权。 Dan mungkin pada akhirnya juga dapat membawa kekacauan kepada kaisar di Roma. 其实，如果我们去查考教会历史的话，你会发现，确确实实就是这样。 Kalau kita melihat dalam sejarah gereja sungguh terjadi hal-hal kekacauan yang serupa. 以后罗马帝国虽然没有停止对基督教血腥的逼迫， Meskipun kekaisaran Romawi tidak pernah berhenti pada awalnya penganiayaan terhadap umat Kristen. 但是基督教信徒的人数反倒疯狂的增长， Tapi jumlah umat Kristen justru meningkat pesat karena penganiayaan. 以至于基督教思想就渐渐的深入罗马社会的各个阶层里面。 Sampai pemikiran Kristen pun merambat ke seluruh aspek masyarakat Romawi. 直到主后的313年的时候， Sampai tahun 313 setelah Masehi, 君士坦丁大帝呢就发布了米兰赦令，能够承认基督教它的合法地位。 pada saat itu Kaisar Konstantinopel dia mengeluarkan yang disebut sebagai Maklumat Milan yang akhirnya mengakui status orang Kristen. 并且最终在主后的380年的时候， Dan setelah itu sampai tahun 380 Masehi, 借着狄奥多西一世立基督教为罗马帝国的国教。 dan melalui Kaisar Theodorus yang pertama juga demikian menerapkan Kristen sebagai agama negara. 也因此奠定了整个西方文明接下来1000年之久的一个信仰。 Demikian juga menetapkan fondasi untuk budaya peradaban negara barat selama ribuan tahun ke depan. 这成为了他们的法律、道德以及文化各个层面的基础。 Dan bahkan juga menjadi dasar fondasi bagi segala iman, keyakinan, hukum, dan juga moral dan budaya negara barat. 然而这一切的成就，我们看到在上帝全能的护理中间，反倒是借着一个臭名鼎鼎的这个比拉多的手来做成的。 Demikian kita melihat pencapaian dan juga peradaban kekristenan yang demikian suksesnya yang terjadi ratusan ribuan tahun ke depan justru mulai digenapi dari Pilatus orang yang memberontak kepada Tuhan. 我们回到圣经27章的65到66节， Mari kita kembali ke pasal 27 ayat 66. 比拉多说：“你们有看守的兵，去吧，尽你们所能的把守妥当。”他们就带着看守的兵同去，分了石头，将坟墓把守妥当。 Dari ayat 65, kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. 如果没有2000年前比拉多的这一道调兵令的话，我们现在还真的不容易去查考耶稣基督的复活。 Jika Pilatus pada saat itu tidak mengerahkan penjaga-penjaga ini, maka kita akan sungguh sulit untuk meneliti sejarah. 在这里我们看到有3重的保障。 Di sini kita melihat dari 2 ayat ini ada 3 lapisan penjagaan. 第一个，你看到这个石头这个石门，它是上了封条的。 Yang pertama, pintu kubur itu yaitu batu yang dipakai adalah yang sudah dimeterai, sudah disegel. 这个封印，它其实象征了罗马政权的法律的权威的。 Segel ini justru menandakan otoritas hukum Romawi. 有人要去动，死路一条。 Kalau ada orang mau membuka segel ini, maka harus membayar harga nyawa. 请问门徒有胆量去动吗？ Demikian lapisan pertama ini, apakah murid-murid Yesus berani membuka segel ini? 第二，这组经文告诉我们，他有派兵去看守。 Lapisan kedua yaitu bagaimana 派兵去看守。 Pilatus telah mengerahkan penjaga yaitu manusia untuk menjaga. 你注意哦，各位，这是一群很专业的罗马士兵。 Kita harus tahu penjaga ini tentu adalah pasukan yang profesional. 我想他们确保在物理上面这种严防死守
是不在话下的。 Saya yakin mereka pasti adalah pasukan yang terlatih untuk menjaga sesuatu. 请问门徒有机会去偷吗？ Dengan demikian, apakah murid-murid Yesus masih punya kesempatan untuk bisa luput dari penjagaan mereka? 第三点就是这个约瑟的墓门，这个坟墓原先是属约瑟的。 Lapisan ketiga adalah kuburan ini pada awalnya adalah kubur milik Yusuf Arimatea. 这个约瑟就我刚刚提到的，这个耶稣基督在犹太公会里面的那个秘密信徒的。 Yaitu Yusuf yang telah tadi saya ucapkan, yaitu dia adalah pengikut Yesus yang sebenarnya juga ada di dalam mahkamah Yahudi. 那这部分是我稍微要重点介绍的。 Ini adalah poin yang ingin saya jabarkan lebih detail. 这个约瑟他是一个大财主， Yusuf ini adalah orang yang kaya. 在1世纪的这大财主的坟墓是怎么样的呢？ Seperti apakah gambaran kubur orang kaya di abad pertama? 他的那个门哦，通常是由一个很坚硬的石灰岩来造成的。 Biasanya pintu kubur itu adalah pintu batu kapur yang sangat berat. 形状呢差不多圆盘的样子， Pintu itu bentuknya hampir sebuah bundar. 直径大概有1.5米， Lalu diameternya sekitar 1,5 meter 厚度差不多半米。 dengan ketebalan sekitar 0,5 meter. 各位，你可以想象一下嘛，这样的一块石门， Maka kita coba bayangkan pintu batu bundar seperti ini 它的重量足足有1到2吨那么重。 dengan beratnya 1 sampai 2 ton. 那在设计上面，它做了一些小细节， Lalu dalam pembentukan bentuk ini, 为了让这么重的一块石门能够滚动， batu bulat ini demi mudah untuk digulingkan, 其实是在通向那道门的时候，有一道稍微往下延伸的这样一条沟。 mereka akan menggali semacam sebuah parit kecil untuk mudah menggulingkan batu ini menutup pintu. 呀，这样它就可以滚下去，把门给关上了。 Dengan demikian akan mudah diguling untuk menutup pintu kubur. 那这一点很重要， Poin ini sangat penting. 意味着关门容易，开门就太难了。 Itu berarti pintu ini akan mudah ditutup tapi sangat sulit untuk 因为 dibuka. 你要向上面推的话，需要费很大的力气。 Karena akan butuh tenaga yang sangat besar untuk mendorong pintu batu ini keluar dari parit tersebut. 起码3到5名的壮丁，而且必须是在用杠杆工具的前提之下，才能够很费力的把它给推动的。 Dan sehingga membutuhkan sekitar 3 sampai 5 orang pria dewasa dan bahkan harus memakai alat-alat tertentu untuk mudah menggulingkan batu tersebut. 如果直接推的话，起码要几十个壮丁来的。 Kalau tidak memakai alat tertentu maka butuh setidaknya lebih dari 10 orang dewasa. 但实际上，这个木门的设计，它的门口是非常狭窄的，只能站3到4个的人的样子。 Tetapi desain dari kubur itu juga cukup sempit sehingga jalan parit itu hanya ada 3 sampai 5 orang yang dapat berdiri di dalamnya. 呀，3、5个也差不多了。那这就是可以解释为什么在马可福音的16章3节记载这么一件事情。 Itulah sebabnya mengapa dalam Markus 16 ayat 3 mencatat detail ini. 在马可福音的16章3节，它记载当时的时候有好些妇女同去那坟墓，但是他们到了坟墓，他们就彼此对问说：“哎，谁可以把我们把这个门给推开呢？” Markus 16 ayat 3 mencatat beberapa perempuan yang pergi untuk ke kubur Yesus. Mereka bertanya dulu, siapa dari kita yang sanggup menggulingkan batu pintu kubur itu? 然后我们回到马太福音的28章第2节的时候， Kalau kita kembali ke Matius 28 ayat 2, 你会发现，正当这个时候，就忽然地大震动，因为有主的使者从天上下来，把石头滚开。 dicatat terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan menggulingkan batu itu. 我相信从物理学的角度，可能也只有这样的一个大地震，才能够把那个石头给震动了。 Saya yakin mungkin dari sudut fisika kita melihat mungkin ya memang butuh gempa bumi yang hebat baru bisa menggulingkan batu yang berat itu. 所以我们不得不思考，门徒们他们有能力去推得动这个门吗？ Maka dari itu kita perlu merenungkan dengan baik apakah murid-murid sungguh mempunyai kemampuan menggulingkan batu berat itu. 所以弟兄姐妹，综上所述，你会发现说门徒来偷师这件事情，真的是完全是无稽之谈。 Dengan demikian, dari berbagai argumentasi yang saya berikan, sungguh-sungguh konyol bila kita menganggap
murid-murid sanggup mencuri mayat Yesus. 另外呢，有一位哲学教授叫做 William Craig，他讲过这样的话。 Selain itu ada seorang profesor filsafat bernama William Craig yang pernah berkata, 他说，基督教作为一个根植于历史的宗教，意味着我们可以在很大程度上接受历史调查的主张。 Dia berkata kekristenan sebagai agama yang memang berfondasi pada sejarah, berarti kita juga memang dapat menerima argumentasi sejarah yang sesuai dengan kebenaran. 假设我们不是以圣灵启示的角度去看待新约， Kalau misalnya kita tidak percaya kepada perjanjian baru berdasarkan gerakan Roh Kudus, 然后只是把它看为从1世纪传下来的一个希腊文献， kalau kita percaya kepada perjanjian baru hanya berdasarkan fakta sejarah yang menjadi tradisi saja, 除了我们通常对待其他古代历史资料的一个方式之外，不对其可靠性做出任何预判的话， kalau kita dengan demikian kita tidak mengambil kesimpulan yang terlebih dahulu terhadap segala bukti-bukti sejarah yang memang ada di dalamnya, 即便在这样的情况下， kalaupun memang demikian kita hanya percaya sejarah fakta sejarah saja, 你仍然会非常惊讶的发现一件事情： kita tetap akan sangat terkejut menemukan fakta 绝大多数对新约圣经的批判家，无论是基督徒还是非基督徒，他们以这样的方法去研究福音书的时候，他们都接受了耶稣基督已经复活了这个事实。 kita akan menerima fakta bahwa para pelajar, para peneliti, ahli sejarah bukan hanya yang Kristen tapi juga yang non-Kristen, mereka semua mendapat kesimpulan yang sama yaitu Yesus pasti bangkit. 他们很一致的得出3个结论。 Mereka telah mendapatkan kesimpulan 3 poin yang sama. 第一，礼拜天早上的那个坟墓是空的。 Yang pertama adalah di hari ketiga, hari Minggu, kubur itu sungguh kosong. 使徒们也确实经历了耶稣的死里复活。 Para murid juga demikian telah mengalami kebangkitan Yesus. 第三，初期教会的建立确确实实是在耶稣死里复活这样的福音上面。 Dan poin ketiga adalah gereja mula-mula sungguh dibangun dan berdiri atas fondasi fakta Yesus telah bangkit. 各位，如果要继续展开护教内容的话，这个内容实在是太丰富了，而且每一条都是铁证如山的。 Kalau kita memang sungguh mau meneruskan argumentasi apologetika ini kita dapat mengumpulkan banyak sekali bukti yang memang sangat kuat. 我其实原本没有打算要讲太多护教的层面， Sebelumnya saya memang tidak berencana untuk berbicara banyak tentang hal apologetika. 因为其实很多人都可以理智的去认识到耶稣基督已经复活了这个事实。 Karena saya yakin memang setiap orang dapat mengerti dengan akal sehat bahwa Yesus sungguh-sungguh telah terbukti bangkit. 所以我要马上进入到下一个阶段。 Maka oleh karena waktu terbatas saya akan masuk ke dalam poin berikutnya seketika. 当然，如果你非要在这件事情上，在护教这个事情上抓住一些重点的话， Tapi kalau misalnya kita memang mau mendapat keyakinan yang teguh dalam hal apologetika, 我们来看这一条，你看28章的13节， saya mengundang kita melihat ayat 13 dari pasal 28. 圣经说，夜间我们睡着的时候，这个是兵丁说的，要兵丁说的，他的门徒来把他偷去了。 Ayat 13 adalah kalimat yang diberikan oleh para tua-tua kepada para penjaga. Kamu harus mengatakan, 这件事情之前唐牧师也提了一次哈，就是说一个睡着的人，他到底怎么知道小偷正在过来偷东西啊？ kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya dengan malam-malam, datang malam-malam mencurinya ketika kamu sedang tidur. Sebelumnya Pak Tong pun juga pernah mengutip ayat ini dan berkata, orang yang sudah tidur bagaimana mungkin tahu apa yang terjadi? 而且那个时候也没有监控哎， Dan pada saat itu juga tidak ada CCTV. 所以各位，你看那些大搞怀疑论的，我觉得真的很无聊。 Saya rasa orang-orang yang masih curiga akan kebangkitan Yesus sungguh sangat konyol. 因为这样的谎言太过低级了，连小孩子都骗不过去的。 Karena dusta seperti ini bahkan tidak sanggup menipu anak-anak kecil. 但是我们因此大跌眼镜， Tetapi justru ini adalah hal yang mengejutkan. 为什么？因为还真的有人相信哎。 Karena justru tetap ada orang percaya akan dusta yang sangat tidak masuk akal ini. 并且28章的15节说，哇，传说在犹太人中间，直到那个时候，直到今日。 Ayat 15 bagian belakang mencatat cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. 各位，这种情况，我想除了硬着心故意不信之外，没有第二种可能了。 Bapak Ibu sekalian, orang yang mau percaya akan dusta sedemikian, saya rasa hanya ada satu sebabnya, yaitu mengeraskan hati. 有一句话是这样说的：
他说你永远叫不醒一个正在装睡的人。 Ada sebuah kalimat yang berkata, kita tidak akan sanggup membangunkan orang yang pura-pura tidur. 在今天的经文中间，祭司长和法利赛人，你看哈，起先他干什么？是向比拉多传达一个概念。 Kalau dari kedua perikop ini kita melihat, para imam kepala dan Pilatus dan mereka pada awalnya bersikeras akan satu hal. 他起先是要说，耶稣复活是假的，所以你要这个派兵去看守坟墓。 Mereka bersikeras yaitu kebangkitan Yesus itu pasti palsu. Maka kerahkanlah pasukan untuk menjaga kubur. 要防止这些兵丁呢来偷走，免得别人真以为他复活了。 Harus jaga kubur itu, jangan sampai murid-murid Yesus mencuri mayat dan menyebarkan rumor Yesus telah bangkit. 然后呢，直到耶稣真的复活以后， Sampai Yesus sungguh-sungguh bangkit dan hilang dari kubur, 这些人又向兵丁传达另一个概念， para imam kepala dan orang Farisi mereka mengubah poin argumentasi mereka. 意思是说，那现在耶稣呢，他的复活是真的了， Mereka berkata, sekarang Yesus benar-benar sudah bangkit. 但是呢，他不可以复活， Tapi kita tidak boleh mengakui dia bangkit. 因为他一复活的话，就证明他的预言是真的， Karena kalau dia bangkit itu berarti nubuat tentang dia sungguh nyata. 那么他就是上帝的儿子了。 Itu berarti dia sungguh-sungguh anak Allah. 所以你们要这样说，你们要那样说。 Maka dari itu kita tidak boleh mengakui hal ini, maka kami berikan kalian argumentasi yang lain. 哇，我很难想象人的心竟然可以硬到这样的一种地步。 Saya sungguh sulit percaya bahwa para imam kepala ini, orang Farisi ini, hati demikian keras. 明明在理性上已经知道耶稣是上帝了， Mereka sungguh sudah secara akal sehat, mereka tahu percaya Yesus sudah bangkit. 但是在他们的意志中间，依然很坚固的去说不要去接受耶稣做他们的上帝。 Tapi dalam kehendak mereka, mereka tidak mau menerima fakta ini. Mereka tidak mau menerima Yesus adalah Tuhan atas mereka. 作者马太在21章记载了这样的一个比喻，是凶恶的园户的比喻。 Di dalam Matius pasal 20, penulis yang sama mencatat tentang perumpamaan pemilik kebun anggur. 是记载在38节到39节21章， Di dalam 我们可以 pasal 看一下。 20 ayat 38 sampai 39 kita dapat melihatnya. 当家主多次差仆人去回去这个葡萄园去收果子的时候， Yaitu pasal 21 ayat 38 sampai 39, yaitu ketika tuan tanah mengutus orang untuk menggarap kebun anggur, 他们却被这些的园户，就是那些的租户杀害。 justru utusan dari tuan rumah ini dibunuh oleh hamba-hambanya. 然后这个主人干什么呢？他就下一个决定，他说：“我就差我的儿子去吧。”那这样的话呢，他们就必尊敬我的儿子。 Kemudian tuan itu mengambil keputusan yaitu apa? Untuk menyuruh anaknya sendiri pergi ke sana dengan berharap para hamba-hambanya akan menganggap segan terhadap anaknya. 不料呢，圣经记载说，园户看见他儿子，就彼此说：“这是承受产业的，来吧，我们杀他，占他的产业。”然后他们就拿住他，推出葡萄园外，杀了。 Tetapi ayat 38 justru mencatat penggarap-penggarap itu melihat anak tuan tanah dan mereka berkata, dia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. 耶稣责备的正是这一群犹太人。 Dengan demikian Yesus melalui perumpamaan ini, dia sedang menegur para pemimpin agama. 他们不是不晓得所杀的是上帝的儿子， Pemimpin agama ini bukannya tidak tahu yang mereka bunuh ini Yesus adalah anak Allah. 恰恰相反，他们很清楚他是谁， Justru sebaliknya, mereka sangat jelas Yesus adalah anak Allah. 只是不愿把葡萄园的这个产权归还给他。 Mereka justru tidak mau mengembalikan hak terhadap kebun anggur ini kepada Yesus. 这才把上帝的儿子耶稣基督给杀了。 Demikian mereka memutuskan untuk membunuh Yesus, anak Allah. 真的是件非常可悲的事情。 Ini adalah hal yang sangat menyedihkan. 这些宗教领袖抓着自己的权柄，抓着自己的威望不放， Mereka, para pemimpin agama ini, mereka terus-menerus memegang erat kuasa mereka, 却撇弃了赐一切权柄和尊贵的那个主。 Dengan memegang erat, mereka tidak mau lepas akan kuasa mereka. Justru mereka memilih melepaskan Tuhan Yesus yang adalah sumber kuasa dan juru selamat itu. 他们宁可硬着心把真相变成谎言。 Mereka memilih untuk mengeraskan hati dan memaksa mengubah
fakta menjadi dusta. 然后向全世界宣告说，耶稣不可能复活。 Demikian mereka menyebarluaskan rumor ini berkata Yesus tidak mungkin bangkit. 因为他们的心里面早就密谋说，耶稣可以不复活。 Karena dalam hati mereka sudah berpikir bahwa Yesus boleh tidak bangkit. 这就是第二点我要讲的，在人心中的那块大的石头。 Ini adalah poin kedua yang ingin saya sampaikan, yaitu inilah yang disebut sebagai hati besar yang menutup batu besar yang menutup hati manusia. 那其实类似的情况常常发生在我们的生活中间的。 Seringkali kita semua juga memiliki batu besar yang serupa dalam hati kita. 我讲算是最近的事情， Saya akan mengambil contoh yang cukup dekat, 在20世纪中叶的时候， yaitu di abad 20, sekitar 1950-an. 我们讲20世纪中叶的烟草公司， Pada saat itu juga terdapat banyak perusahaan tembakau di dunia. 当时你注意听哦，全球的烟草公司的这些巨头们，他们都很清楚香烟就是吸烟和肺癌之间的关系了。 Pada saat itu semua perusahaan tembakau di seluruh dunia sudah tahu jelas bahwa merokok akan membawa dampak buruk terhadap kesehatan. 他们内部的研究报告早就证明这一点了。 Penelitian mereka juga sudah menyatakan memang sungguh tidak baik untuk kesehatan. 但是如果你去强调这一件真相的话，就意味着整个产业链的崩塌和巨额利润的损失。 Tetapi kalau perusahaan tembakau menekankan akan hal ini, itu berarti keuntungan mereka dan juga seluruh struktur dari industri tembakau akan runtuh. 于是呢，他们就雇佣科学家去制造怀疑。 Maka dari itu mereka justru memakai banyak uang untuk menimbulkan banyak keraguan. Bahkan mereka membayar ilmuwan berkata demikian. 宣称证据不足。 Mereka menyuap banyak ilmuwan berkata, oh bukti-bukti masih kurang untuk penelitian. 并且和这些犹太人一样，花巨资去进行公关。 Dan mereka juga mirip seperti para pemimpin agama di perikop ini. Mereka memakai banyak uang untuk menyebarkan iklan-iklan yang salah. 目的就是掩盖他们心知肚明的那个真相。 Dengan tujuan untuk menutupi fakta yang sebenarnya semua orang sudah tahu. 就像袁户杀掉那个儿子要保住产业一样。 Sebagaimana para hamba-hamba dari tuan tanah itu membunuh anak tuan tanah sendiri. 他们选择牺牲公众的健康来保住他们的利润。 Mereka memilih untuk mengorbankan nyawa manusia demi menjaga keuntungan diri mereka sendiri. 所以现在你在香烟上可以看到什么？ Maka dari itu, dari penjualan rokok sampai hari ini, apa yang dapat kita lihat? 几乎全球都有这样的字样。在中国的话是这个吸烟有害健康。 Saya yakin di seluruh dunia ada berbagai macam iklan yang menyatakan merokok berbahaya bagi kesehatan. 在印尼是什么？ Ya kalau di Indonesia kita melihat dalam bungkusan rokok juga bahkan ada gambar-gambar yang menakutkan. 差不多哈，这个就是他们诡诈的结晶。 Tapi justru ini adalah semacam cara licik dari para perusahaan rokok. 好像说我已经提醒了啊，这个你们买不买、抽不抽的，是你们自己的责任。 Seakan-akan mereka berkata, saya sudah menyatakan faktanya. Kalau Anda masih mau beli, ya itu adalah tanggung jawab Anda sendiri. 很讽刺的是，他们这样去做的时候，这个结果就和犹太人要去掩埋耶稣基督在历史中间复活的这个真相一样。 Yang hal ironisnya adalah perbuatan mereka sedemikian justru sama dengan apa yang dilakukan oleh para pemimpin agama untuk menutup fakta Yesus telah bangkit. 最后反倒搞得全世界的人尽皆知哈。 Dan pada akhirnya justru semakin mereka mau menutup fakta ini, semakin tersebar luas fakta ini diketahui orang banyak. 请问现在还有多少人不知道香烟中间的那个焦油是会致癌的呢？ Siapa dari antara kita yang masih tidak tahu bahwa rokok itu bahaya untuk kesehatan? 正如耶稣复活的历史真相一样，没有办法可以被掩盖的。 Sama seperti fakta Yesus telah bangkit, ini adalah fakta yang tidak dapat ditutupi. 问题是 ，so what? They don't care. Tetapi pada akhirnya orang berpikir, ya so what? Lalu memang apa artinya? 他们完全不要去在乎这些。 Mereka tidak peduli bahwa ini sungguh-sungguh fakta. 我爷爷90出头了， Kakek saya sudah berusia 90 lebih. 他的身体健康每况愈下。 Kesehatannya makin lama makin parah. 医生说罪魁祸首就是烟和酒。 Setelah periksa kesehatan, dokter berkali-kali berkata, kamu harus berhenti minum alkohol dan merokok. 他说我要是不抽的话，
我才要早早的死了呢。 Tapi kakek saya justru berkata, kalau paksa saya berhenti rokok dan berhenti minum, itu berarti saya akan lebih cepat mati. 我相信这句话不只是从我爷爷一个人口中说出来，有很多有烟瘾、酒瘾的人都是一样的。 Saya yakin kalimat yang serupa ini bukan hanya keluar dari mulut kakek saya saja. Banyak orang yang tercandu alkohol atau tercandu rokok juga mempunyai pikiran yang sama. 我相信这也是在座的每一位线上线下你自己可以做见证的。 Saya yakin ini semua kita yang hadir baik secara fisik ataupun daring juga dapat mengakui hal ini memang adalah hal yang benar. 各位祭司长和法利赛人就是这样一群自我麻痹的消费者一样的。 Para imam kepala, para orang Farisi juga demikian seperti konsumen-konsumen yang sudah buta. 他们选择去无视最重要的生命的问题。 Mereka memilih untuk mengabaikan fakta ini. 他们要的是，我满足我的心就好了，我快乐就行了。 Mereka hanya berpikir yang penting saya nikmat, yang penting saya nyaman. 哇，真的是印证了一句话，就是人类历史中间，从历史中间吸取最大的教训，就是没有学到什么教训。 Ini sungguh membuktikan sebuah kalimat, yaitu pelajaran terbesar yang manusia dapat dari sejarah adalah manusia tidak belajar apa-apa dari sejarah. 今天在座的，特别是信一代或者是慕道友， Hari ini kita yang hadir di tempat ini, baik kita Kristen generasi pertama ataupun juga generasi yang selanjutnya. 你自己去算吧，究竟上帝差过多少个仆人，和你传过多少次福音，你才开始慢慢对这个信仰产生一点感觉？ Coba kita renungkan, kita dulu juga mengeraskan hati sedemikian rupa, harus berapa banyak orang yang Tuhan utus menyampaikan Injil kepada kita, baru kita perlahan-lahan mau mulai menerimanya. 你说我真的就是没有办法信啊！啊，你们所谓的这个福音没办法说服我啊！ Dulu mungkin kita berkata, saya memang sulit percaya, Injil ini memang sulit meyakinkan saya. 各位，福音的真理其实是充分的，它足以说服任何一个人。 Bapak Ibu sekalian, kebenaran Injil sebenarnya sudah nyata dan memang kaya adanya. Dan demikian nyata di depan kita dan sanggup meyakinkan setiap orang. 不信的话，你等一下来找我好了。 Kalau kita tidak percaya, saya undang Bapak Ibu bila ada yang ragu akan Injil dapat mencari saya setelah ibadah. 非常欢迎，我请你吃中饭。 Saya bahkan akan mengundang Bapak Ibu untuk makan siang dan kita berbincang bersama melihat betapa limpahnya Injil. 没关系，一个下午聊不完，我再请你吃晚饭。 Kalau tidak cukup, ya terus berbincang sampai malam hari, saya undang makan malam pun juga saya rela. 接着聊到你没有话讲为止。 Saya akan terus menjelaskan betapa masuk akalnya kebenaran Injil sampai saudara tidak dapat berdalih. 请不要误会，我不是一个太自信的人， Tolong jangan salah paham, saya sebenarnya bukan orang yang beriman besar. 但是我敢这样发出挑战，是因为我相信上帝的话本身它是蛮有能力，并且是基于事实的。我们没有办法去反抗、抵挡一个事实的。 Saya yang sebenarnya sering kurang iman ini, saya berani melontarkan fakta ini dan melontarkan tantangan ini karena saya percaya Injil ada kuasa Tuhan dan Injil sungguh-sungguh benar dan sungguh penuh akan fakta. 可悲的是，当圣经在使徒行传的6章10节，他提到斯提凡以智慧和圣灵说话的时候，众人都抵挡不住。虽然这样子， Sayang sekali Alkitab juga mencatat sebagaimana di Kisah Para Rasul 6 ayat 10 ketika Stefanus dengan berani mengutarakan Injil dan orang-orang tidak sanggup melawan hikmat dari roh yang ada pada Stefanus. 虽然这样子， Meskipun mereka sungguh tidak sanggup melawan Stefanus, 你看那些听的犹太人，他们信了没有？ mereka pada akhirnya para pendengar Stefanus, apakah akhirnya mereka mau percaya? 不但没有，他们用石头把他打死。 Mereka bukan hanya tidak mau percaya, mereka sudah tahu diri mereka kalah argumen, mereka memilih membunuh 这 Stefanus. 些人也是这样把耶稣基督钉上十字架的。 Demikian juga orang-orang ini membunuh Yesus, memakukan dia di atas kayu 不 salib. 但如此，等耶稣基督复活之后，还想要把他再埋进那个坟墓里面。 Bukan hanya demikian, setelah Yesus bangkit pun mereka terus berusaha untuk mengurung Yesus kembali ke dalam kubur yang dingin itu. 这是因为虽然那个墓门已经打开了，但是他们心里面的那块巨石却没有挪走。 Meskipun batu penutup kubur itu telah digulingkan, telah terbuka, tetapi batu dosa dalam hati mereka tetap tidak mau bergerak. 所以他们就贿赂罗马士兵去传播谎言。 Maka demikian mereka di perikop kedua yang tadi kita baca, mereka menyuap para serdadu untuk berbohong. 这些人太讨厌了， Ada orang-orang yang sungguh-sungguh menyebalkan. 就他们这些人太讨厌了。 Yaitu yang maksud saya adalah orang-orang ini mereka sangat menyebalkan. 但是我们，各位，我提醒我们自己，我们不要太轻看这些犹太人。 Tapi hendaklah kita introspeksi diri, janganlah kita terlalu menganggap remeh orang-orang Yahudi ini. 因为我们自己也有相同的本性。
Karena kita sebenarnya juga memiliki sifat yang sama dengan mereka. 不是吗？我们常常选择把真相从自己身边推开，然后继续过放纵的，甚至是非常罪恶的这种老我的生活。 Bukankah demikian? Karena kita juga masih sering untuk kembali kepada manusia lama kita. Kita seringkali menolak fakta dari Injil yang telah diberikan kepada kita. Kita seringkali memilih untuk menikmati diri kita dalam keberdosaan. 谁敢在这个大屏幕上把自己的思想，每天晚上你在想什么，所做的事情全部放出来呢？ Siapa yang berani di antara kita yang mau memakai layar di depan saya ini dan untuk menyatakan apa yang ada dalam isi hati kita, dalam pikiran kita sepanjang hari? 没有一个敢的。 Tidak ada dari kita yang berani melakukan hal yang demikian. 现在有很多的年轻人，不论是因为工作，或者是沉迷网络游戏、色情，或者是赌博，都被捆绑在一个长期熬夜、他的健康状况每况愈下的一个状况中间。 Di zaman ini terlalu banyak orang-orang muda yang memilih untuk baik itu menenggelamkan diri dalam pekerjaan, dalam karir, atau bahkan tenggelam dan terikat dalam baik itu pornografi ataupun juga alkohol ataupun perjudian. Banyak sekali anak-anak muda sedemikian yang pada akhirnya justru memilih untuk begadang setiap hari. 我相信你也是其中一个。 Saya yakin tidak sedikit dari kita yang juga demikian. 可能你的身体已经发出严重的警告， Mungkin saking seringnya kita begadang, tubuh kita sudah mulai ada sinyal tidak sehat. 你的指标已经不再正常， Mungkin pemeriksaan kesehatan kita mulai bermasalah. 或者有一些心悸的问题的产生。 Atau mungkin sudah mulai ada gejala mungkin detak jantung yang tidak normal. 但是我要问的，难道他们不清楚，若不再改变的话，后果可能是灾难性的吗？ Yang ingin saya tanyakan adalah, anak-anak muda ini tidakkah kita tahu bahwa ini memang adalah salah dan tidak tahukah kita harus berubah secepatnya? 清楚， Tentu kita tahu bahwa hal ini buruk bagi 但是 kita. 他们更加趋向去欺骗自己。 Tetapi para pemuda, termasuk saya juga seringkali memilih menipu diri sendiri. 哎呀，这只是暂时的啦， Bahwa ya ini sekarang hanya fase sementara 很 saja. 多人也是这样。 Banyak orang juga memang harus begadang kan? 好了好了，等忙完这一阵再说， Kalau sudah selesai kesibukan fase ini, nanti juga bisa hidup sehat lagi. 等刷完这个游戏任务再睡觉。 Tunggu saya main game dulu sampai puas, baru saya tidur. 结果第二天你看新闻， Tapi kita sering kali membaca di hari berikutnya ada berita. 某某某于半夜猝死在手机屏幕前。 Ada berita yang menyatakan pemuda di kota tersebut, kota mana, akhirnya meninggal di depan laptop, di depan gadget. 各位，我们知道真相，但是我们不要降服于它。 Bapak Ibu sekalian, kita tahu fakta-fakta, tetapi kita seringkali tidak mau tunduk kepada fakta tersebut. 各位，如果线上线下有传道人的，也是自己要小心。 Saya yakin banyak juga hamba Tuhan termasuk saya juga mengalami kesulitan yang serupa. 我深知你们很辛苦， Saya yakin banyak hamba Tuhan juga karena saking sibuknya harus begadang. 一定常常熬夜在赶讲章的。 Seringkali demi menulis naskah khotbah mau tidak mau harus begadang. 但这个会影响人体正常的排毒。 Tapi tentu ini pasti akan berpengaruh buruk terhadap tubuh kita. 我跟大家汇报一件事情，说实话，我最近我自己的肝部一直不舒服，有1个月了。 Seringkali saya pribadi dalam 1 bulan terakhir ini, fungsi lever saya juga mulai menurun. 那前几天呢又去嘎病，然后人就一直感冒咳嗽，现在喉咙也没有完全好，会比较累。 Beberapa hari sebelumnya juga saya ikut kapin dengan Patong ke Jawa Tengah dan juga karena itu saya juga sakit dan bahkan flu. Sampai sekarang tenggorokan saya belum sembuh. 那感谢上帝，因此我就早早的入睡了，因为太累了。 Tapi justru di dalam minggu kapin itu karena saya terlalu capek jadi saya setiap hari tidur lebih cepat. 结果反倒身体康复了，然后这个肝也不难受了。 Justru dengan demikian malah tubuh saya menjadi membaik dan fungsi lever saya juga meningkat. 所以你想要健康的话，你不用搞太多，跟86岁的唐牧师出去多跑跑就好了。 Maka saya rasa kalau kita memang mau ada tubuh yang sehat, ya ikutlah kapin, ikutlah Patong yang sudah berusia 86 tahun. Saya yakin dapat mengubah kesehatan kita juga. 啊，5月初的嘎病，你可以考虑报名一起去了。 Boleh juga pertimbangkan kapin di awal bulan Mei. Mari kita bersama ikut Patong. 然后写到这部分的时候呢，我老婆就在旁边咔咔咔咔咔咔咔咔吃着这个油炸小食品。 Kembali ketika saya sedang mengerjakan naskah khotbah hari ini, istri saya di sebelah saya sedang memakan cemilan tak henti. 她已经基本听疲了我的劝勉了。 Dia bisa dibilang dia sudah terlalu sering mendengar teguran saya terkait kesehatan. 明知人到中年要调养身体，
Saya terus ingatkan dia, kita sekarang sudah tidak muda lagi, jaga kesehatan. 却还是自我催眠说啊，没事没事，就这一点啦。 Tapi istri saya seringkali menipu, membius diri berkata, oh ini dikit saja kok cemilannya, dikit saja. 我也不是说这个油炸食品呢绝对不能吃哈， Saya tentu juga bukan berkata kita tidak boleh makan cemilan. 但是我个人除了应酬之外，我基本不碰，免得我欺骗自己说，好像我的身体不是圣灵的殿一样。 Tapi saya pribadi kalau bukan terpaksa oleh karena ada tamu maka saya harus makan. Saya pribadi tidak akan makan karena saya tidak mau menipu diri sendiri dan seakan-akan saya tidak tahu bahwa tubuh kita bukanlah bait Roh Kudus. 各位，我们心里的那块石头，在犯罪的事情上，特别是事情越小的话，它会越发显大。 Bapak Ibu sekalian, batu yang ada dalam hati kita, yang menutup hati kita seringkali justru makin menyatakan betapa besarnya kesalahan kita. 今天我专挑小事讲， Hari ini saya hanya akan mengungkit hal-hal yang kecil saja. 因为我们的心哈，常在小事上不忠心，却还要自欺欺人的说啊，我在大事上肯定没问题的。 Hati kita seringkali tidak peka akan dosa-dosa yang kecil sehingga kita mudah membius diri dan berkata, yang penting saya setia dalam perkara besar, perkara kecil ya sudahlah. 你有没有发现，去音乐厅、博物馆的时候， Sadarkah Bapak Ibu ketika kita pergi ke museum ataupun ke konser hall, 总有人犯不孝敬父母的罪？ seringkali kita justru tanpa sengaja melanggar hukum hormatilah ayahmu dan ibumu. 你说哈，我在那个地方哪里不孝敬父母？ Kita mungkin merasa heran, loh ayah ibu saya toh tidak hadir, kenapa saya melanggar hukum itu? 不孝敬父母的罪，总结来讲是对权柄的不尊重和不顺服。 Pelanggaran hukum hormati ayahmu dan ibumu juga dapat dinyatakan melalui ketidaktaatan kita terhadap peraturan yang ada. 工作人员老早说了，哎，不要随便拍照，不要录视频，不要发你朋友圈。 Petugas baik itu di museum ataupun di konser hall seringkali mengingatkan kita tidak boleh foto, tidak boleh rekam. 你管他30、20，你就拍拍弄弄，又发你朋友圈。 Tapi seringkali kita tidak peduli akan teguran tersebut, kita tetap mengambil foto dan merekam. 特别是我们中国人，我真的是不好意思说， Saya sebagai orang Tiongkok, saya juga merasa banyak orang Tiongkok juga tidak mau taat. 各位，我们是挂着全宇宙最荣耀一个身份基督徒啊，但是这些臭毛病怎么就改不了呢？ Kita sebenarnya adalah orang-orang Kristen yang adalah orang-orang paling mulia di dunia ini, tetapi kita justru tidak mau bertobat dalam hal-hal yang kecil ini. 甚至一些传道人自己标榜是上帝的仆人，却在这些不信之人都能够守住的小事情上，自己都守不住。 Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang menyatakan dirinya sebagai hamba Tuhan tetapi justru tidak mau taat dalam hal-hal kecil seperti ini, bahkan menjadi batu sandungan di depan banyak orang yang tidak percaya. 真的，我今天在罪的方面我没有太多展开讲，好像特别大的，因为这些小事上是容易被我们忽略，我们常常这些小事上面使主的名气是羞辱的。 Perkara-perkara kecil ini saya tidak akan menguraikan lebih banyak lagi karena justru kita terlalu sering menyakiti hati Tuhan dalam perkara-perkara kecil ini. 难说，就连现在可能都有人心里面知道，明明我是出于好意提醒各位，你心里面去反击说，你自己做得很好吗？你以为你是谁啊？ Mungkin juga ada di tengah kita yang dalam hati kita berkata, meskipun kita dalam hati sudah tahu bahwa suara dari mimbar ini bermaksud baik, mengingatkan kita untuk bertobat, tetapi mungkin dalam hati kita berkata, emang kamu kira kamu siapa hamba Tuhan di atas mimbar, emang kamu sendiri baik? 不，我做的不好，我承认我是一个和大家一样的罪人。 Saya mengakui saya bukanlah orang baik, saya juga sama orang-orang yang seringkali bergumul dengan dosa seperti Bapak Ibu sekalian. 正因如此，我就非常愿意自己心中那块大石头被挪掉。 Justru karena itulah saya sungguh-sungguh berdoa dan memohon Tuhan yang menggulingkan batu dalam hati saya. 我要看见那扇通往永生的大门。 Saya mau batu itu terguling dan agar saya dapat melihat jalan menuju keselamatan dan hidup kekal itu. 所以各位回到刚刚的主题，真的不存在什么福音说服不了你。 Maka dari itu kembali kepada topik saya yang tadi, yaitu tidak ada orang yang sanggup berdalih dan menyangkal kebenaran dalam Injil. 如果我们和那些犹太人一样，硬着心不要去相信的话， Kalau kita memilih seperti orang-orang Yahudi itu untuk mengeraskan hati dan menolak Injil, 任何人，包括那位复活的耶稣，都没有办法逼迫你接受真相去相信他。 maka siapapun itu termasuk Yesus sendiri juga tidak akan sanggup untuk meyakinkan kita untuk menerima kebenaran. 这是多么罪恶的一块石头！ Ini merupakan batu dosa yang demikian besar. 他试图把真相关进坟墓里面， Batu ini mengira dirinya sanggup menahan kebenaran di dalam kuburan. 不让他复活过来， Batu ini dikira orang sanggup menahan Yesus tidak bangkit. 却不知恰好
把我们自己关进了那个死亡的坟墓里面。 Tapi justru banyak orang tidak sadar bahwa dengan batu ini orang telah mengurung dirinya sendiri, terkurung, terikat dalam 各 dosa. 位，一颗死了的心对那个空坟墓是没有感觉的。 Bapak Ibu sekalian, hati yang sudah mati tidak akan mempunyai respons yang benar terhadap kubur yang kosong. 那些犹太的宗教领袖明知道耶稣复活这件历史事实，却仍然像空坟墓里面的石头一样，那个心是冰冷的，是刚硬的。 Para pemimpin agama ini, para orang Yahudi, imam kepala, orang Farisi, mereka sudah tahu fakta Yesus benar-benar telah bangkit, tetapi hati mereka tetap dingin sebagaimana kubur itu telah kosong. 如果我们继续对着那一个耶稣的空坟墓的真相来刚硬自己的心的话， Kalau kita terus mengeraskan hati, tidak mau menerima fakta Yesus telah bangkit, 我们也会变得跟这些犹太人一样，到今天还是刚硬着心。 kita akan menjadi seperti orang-orang Yahudi itu sampai hari ini pun hati mereka tetap dingin. 各位，空坟墓必须要有一个解释， Bapak Ibu sekalian, pasti ada penjelasan yang memang masuk akal terhadap kubur kosong. 这个谜的答案，要不让我们的心谦卑下来，要不让我们继续刚硬着。 Penjelasan itu dapat melunakkan hati kita, tetapi juga dapat terus mengeraskan hati kita. 你必须要做出一个选择， Kita sebagai manusia harus mengambil keputusan. 要么相信耶稣真的复活，从今天起就跟从他； Keputusan yaitu harus percaya kepada Yesus, mulai hari ini ikut dengan dia. 要不就不相信，继续躺在有你心中那块巨石给亲手堵上的福音的门背后，那个毫无盼望的，有你自己的罪而自觉的那个死亡的坟墓里面。 Atau kita justru harus mengambil keputusan bahwa kita menggulingkan kembali batu itu dan menutup hati kita yang telah dingin, yang justru membawa kita ke dalam jalan tanpa pengharapan, jalan menuju kebinasaan. 各位，那一扇生命的门，是我们从自己的里面堵上的。 Bapak Ibu sekalian, seringkali pintu yang menuju hidup yang kekal itu telah ditutup oleh karena kita sendiri. 鼻祖亚当已经选错了，我希望在座的，特别是第一次来的朋友，你不要选错。 Nenek moyang kita, Adam, pada awalnya telah memilih secara salah. Janganlah sampai kita hari ini salah memilih juga. 我总结了今天的内容，就3句话。 Hari ini saya akan menyimpulkan khotbah hari ini dengan 3 kalimat saja. 颠倒是非的说，他不可能复活； Mereka yang memutarbalikkan fakta, mereka berkata Yesus tidak mungkin bangkit. 心怀巨石的说，他可以没复活。 Orang yang memiliki batu yang besar dalam hati, mereka bersikeras berkata Yesus boleh tidak bangkit. 事实却说他已经复活了。 Tapi fakta menyatakan Yesus sungguh-sungguh telah bangkit. 最后，我要请大家来思考一件事情： Saya ingin mengundang kita untuk menutup khotbah ini untuk bersama merenungkan satu hal. 耶稣的复活真的需要滚开那个石门吗？ Kebangkitan Yesus apakah sebenarnya sungguh perlu dengan menggulingkan batu itu terlebih dahulu? 你们记不记得记载在《使徒行传》20章26节有这样的内容？ Apakah kita ingat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 26 tercatat hal ini? 当时耶稣复活向他的门徒显现的时候，当时门是全部关闭的，耶稣是越过那个物质的门，直接显现在他们面前的。 Setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Dan suatu kali Yesus menyatakan dirinya langsung di dalam rumah yang tertutup, yaitu berarti Yesus bagaikan telah tembus dinding dan demikian langsung muncul di tengah murid. 区区一个石门，怎么能够拦得住永生的上帝？ Oleh karena itu, batu yang menutup kubur Yesus bagaimana mungkin juga dapat menghalangi Yesus yang telah bangkit. 那么既然如此，那个石头的滚开又有什么意义呢？ Oleh karena itu, apakah batu penutup kubur itu harus terguling baru Yesus bisa bangkit? 我相信只有这样，那么包含他的门徒、犹太人、罗马人在内的所有人，包括在场你跟我，才有机会看见那个空坟墓，才有机会相信耶稣基督已经复活了。 Saya yakin batu kubur itu terguling bukan karena itu adalah syarat untuk kebangkitan Yesus. Tetapi batu itu terguling justru agar kita semua, termasuk juga para penjaga kubur, para imam kepala, para orang Farisi, agar kita semua dapat melihat bahwa kubur itu telah kosong, telah ada jalan yang dibuka bagi kita. 可惜当我们回看这些罗马士兵的时候， Tapi sayang sekali ketika kita melihat kembali para penjaga kubur itu, 他们本可以借着见证主的复活而相信的， mereka seharusnya bisa bertobat oleh karena melihat kubur yang kosong.
却以爽快的接收那个犹太公会的封口会而告终。 Tetapi justru mereka tidak mau bertobat, mereka memilih untuk menerima uang suapan. 在他们的军旅生活中间，这无疑是一种便利 Ini tentu uang suapan adalah hal yang menguntungkan bagi mereka. 啊！这个银子叮当作响的声音呢，使他们很快就忘记了他们在坟地里的时候，看到披戴上帝荣耀天使显现的时候，那个死一般的惊恐，他们都忘了。 Setelah mereka melihat uang yang disodorkan kepada mereka, mereka langsung lupa apa yang telah mereka saksikan, yaitu bagaimana malaikat telah datang dan membuka dan sebuah adegan yang memang sangat-sangat mengejutkan di depan mata mereka. 对世俗的贪恋成了他们的那块石头。 Sehingga ketamakan mereka, kerinduan mereka terhadap dunia telah menjadi batu yang besar yang menutup hati mereka. 对各位在座的每一位，我们自己也要查验自己， Maka Bapak Ibu sekalian, hendaklah kita semua mengintrospeksi diri sendiri. 我们心中阻止那块你来信从耶稣基督的那块石头到底是什么？ Apa yang menjadi batu yang menutup hati kita, yang menghalang kita bertobat kembali kepada Tuhan? 是金钱吗？ Apakah batu itu adalah uang? 是权力吗？ Apakah kuasa? 是尊贵， Apakah kemuliaan? 或者是你的享乐？ Ataukah kenikmatan hidup? 各位，你一定要把它给挪开， Bapak Ibu sekalian, kita harus menggulingkan batu dalam hati kita. 因为在这块石头的背后，就是真正的永生的那个门。 Karena di balik batu ini ada jalan yang menuju keselamatan dan hidup kekal. 说啊，太难了，石头那么大， Kita 门那么窄，路好像就一条， Kita mungkin berasa batu ini terlalu berat dan jalan itu terlalu sempit, hanya ada satu jalan saja. 难道这么多的宗教都是走弯路吗？ Apakah itu berarti agama lain sungguh tidak ada jalan keluar? 耶稣说，在约翰福音的14章第6节， Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6. 他说：“我就是道路，若不借着我，没有人到父那里去。” Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 多年前，我妈还没有信主，她现在在屏幕面前，她一听我这句话，她就很刺激我。 Dulu ketika mama saya masih belum percaya, sekarang mama saya sudah percaya, dia juga mendengar khotbah ini. Dulu mama saya sering berkata satu kalimat yang menyakiti hati saya. 她你信这个耶稣这么自负啊？ Mama saya berkata, ini Yesus yang kamu percaya, kok arogannya, sombong sekali dia. 其实她那样问太过正常不过。 Sebenarnya maksud pertanyaan dia adalah wajar, yaitu atas dasar apa Yesus berkata hanya dia satu-satunya jalan. 因为这一句话，他没有办法从任何一个其他的宗教领袖、他们的教主中间来听到的。 Tetapi justru kalimat ini tidak diucapkan oleh pendiri agama manapun yang ada dalam sejarah. 没有任何一个国家领袖这样说过的， Tidak ada pemimpin negara manapun yang pernah mengucapkan kalimat ini. 没有任何一个科学家、教育家、文学家，没有一个人类历史上重要的人物曾经这样说过。 Tidak pernah ada ilmuwan ataupun ahli sejarah ataupun juga pahlawan bangsa manapun yang pernah dan sanggup mengucapkan kalimat ini. 他们最多教导人去寻求一条路，这条路早就记载在箴言的14章12节了。 Yang mungkin mereka ucapkan hanyalah paling satu kalimat yang penuh bijak yang sebenarnya sudah dicatat di dalam Amsal 14 ayat 12. 这条路叫做人自以为正的那条路， Yaitu yang disebut sebagai jalan yang orang anggap benar. 到最后圣经说是一条死路。 Tetapi Alkitab mencatat jalan yang disangka orang lurus ini menuju maut. 在这些人中间，虽然看似很伟大，但是没有任何一个人宣称说我就是那条道路。 Para tokoh-tokoh sejarah ini kelihatannya begitu agung, begitu megah, tetapi mereka tidak pernah ada yang sanggup mengatakan mereka adalah jalan kebenaran hidup. 为什么？因为他们就不是那一条道路。 Mengapa mereka tidak sanggup mengatakannya? Karena mereka memang bukanlah jalan kebenaran dan 请 hidup. 问有哪一位和耶稣一样，他自己是没有犯罪，却为我们这些犯罪的人死在十字架上？ Mohon tanya, ada siapakah di dalam sejarah yang sama seperti Yesus, yang tidak pernah berdosa dan yang rela menanggung dosa segala umat manusia? 请问有哪一位像耶稣基督一样，明明可以差12营的天使来征战，却愿意为我们的罪流出他的宝血，来开出一条永生之路呢？ Mohon tanya, ada siapakah di dalam sejarah yang punya kemampuan untuk memanggil malaikat untuk berperang bagi dia, tapi dia justru melepaskan hak itu dan dia rela untuk mati di atas kayu salib menderita untuk menghapus dosa manusia? 一个都没有。 Tidak ada satu orang pun yang sanggup seperti Yesus membuka jalan keselamatan. 可怜的罪人呢？如果说没有主的救恩， Orang manusia yang berdosa sungguh-sungguh kasihan bila tidak ada anugerah keselamatan dari Yesus. 我们就必快走向那条箴言书所说的那条死亡之路了。 Manusia akan justru sangat cepat menempuh jalan yang disebut di dalam Amsal itu. Jalan yang disangka lurus tetapi justru menuju maut. 各位，我们这些曾经在死亡的坟墓里的，或者现在正在那个死亡坟墓里的人呢，你要听，
Bapak Ibu sekalian, kita yang dulunya ada di dalam kubur yang menuju maut itu, ataupun kita yang sekarang masih mengeraskan hati, masih di dalam kubur itu, dengarlah baik-baik. 我们何必又有什么资格去拒绝门外那个要拯救我们的声音呢？ Untuk apakah dan atas dasar apakah kita menolak suara yang terus-menerus berteriak dari luar batu itu yang berteriak agar kita mau 我 bertobat? 们应该大大的发出赞美、感恩的声音。 Hendaklah kita justru menerima suara itu dan memujinya. 正如 R.C. Sproul 他讲的一句话， Sebagaimana R.C. Sproul pernah berkata, 他说不是为什么得救的路只有一条， dia berkata, janganlah kita bertanya mengapa jalan menuju keselamatan hanya ada satu. 而是居然还有一条可以得救的路。 Tapi hendaklah kita bersyukur masih ada satu jalan itu yang dapat membawa kita menuju keselamatan. 按着定命，每一个罪人都是要下地狱的， Seharusnya setiap orang yang telah berdosa harus mati. 但是居然还有这样一条可以使我们得救的路，我们感谢上帝。 Tetapi Tuhan tetap membuka jalan bagi kita untuk dapat selamat. Puji Tuhan. 愿主亲自除去我们心中那个不幸， Kiranya Tuhan sendiri yang menggulingkan batu tidak percaya dalam hati kita. 因为只有他，我们的主耶稣能够震动我们心中那块巨石， Karena hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup untuk menggulingkan batu dosa ini. 只有他能够拯救我们脱离死亡，与他一同复活。 Karena hanya Dia yang sanggup untuk menyelamatkan kita dari maut selamat menuju kekekalan. 只有他一个能够领我们走向那个领我们走出那个坟墓，走向那个光明的国度。 Hanya Yesuslah yang sanggup untuk memimpin kita keluar dari kubur yang gelap itu dan masuk ke dalam kerajaan yang terang. 阿门。 Amin. 我们一同祷告。 Mari kita bersatu dalam doa. 天父，我们是多么不配的一群人， Bapa di surga, kami adalah orang-orang yang tidak layak. 我们自己在坟墓里面，我们看不清楚， Kami seringkali tidak dapat melihat dengan jelas karena kami ada di dalam kubur. 反倒用那块巨石挡住那块通往永生的门。 Kami seringkali menganggap kami benar dan kami justru dari dalam kubur kami menutup pintu itu sendiri dengan batu yang besar. 主啊，我们在你面前承认，我们没有什么办法，我们没有什么能力可以靠自己挪开那块巨石，太沉重。 Ya Tuhan, kami sungguh-sungguh memohon belas kasihan-Mu karena kami seringkali mengeraskan hati dan kami tidak sanggup untuk menggulingkan batu itu dengan kemampuan kami sendiri. 哦，主啊，那块巨石就是我们的罪，在我们中间，我们没有办法靠自己挪去。 Ya Tuhan, batu itu sungguh adalah dosa kami yang sungguh terlalu berat bagi kami untuk kami gulingkan. 哦，但是主啊，是你让那块石头大大的震动，就被挪开。 Ya Tuhan, tapi hanya dengan kuasa-Mu sajalah batu itu dapat digulingkan dan dapat membebaskan kami. 主啊，求你的能力震动我们在场的每一个人心中那块石头。 Kami mohon Tuhan kiranya kuasa-Mu terus dinyatakan dalam hidup kami dan menggulingkan batu dalam hati kami. 除去我们不幸的恶行， Kami mohon Tuhan jauhkanlah kami dari hati yang tidak percaya. 使我们从今天起、现在起就好好的跟从你，荣耀你的圣名。 Sehingga kami mulai dari hari ini kami dapat sungguh-sungguh ikut jejak Kristus dan percaya kepadamu. 主，我们的感恩祷告是奉耶稣基督的圣名。 Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin.